Malaysia antara negara yang paling terjejas teruk di Asia Tenggara akibat COVID-19 dengan jumlah yang kini melebihi daripada 3,000 pesakit COVID-19 yang positif. Tapi dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada negara-negara lain yang sudah semestinya terjejas akibat COVID-19 dan salah satunya yang kini hanya mempunyai lebih kurang 22 kes dan satu kematian adalah Myanmar sendiri, dan kita akan bersama dengan Datuk Zahairi Baharim iaitu Duta Besar Malaysia ke Myanmar. Datuk, kalau kita nak lihat laporan kes pertama COVID-19 di Myanmar pada 24 Mac lalu, iaitu lebih kurang dalam 3 bulan selepas kes itu dikesan di China. Dan sekarang ini ada lebih kurang 22 kes dan juga satu kematian. Myanmar ada lebih kurang populasi dalam 55 juta. Adakah pihak kedutaan dalam keadaan berjaga-jaga dan bimbang sekiranya Myanmar akan menjadi Indonesia yang kedua yang dikatakan seperti bom jangka menurut beberapa laporan akibat daripada COVID-19 ini? Assalamualaikum. Di pihak kedutaan kami memang telah bersedia daripada semenjak sebulan yang lepas untuk menyediakan task force bagi melihat situasi yang berlaku di Myanmar. Seperti yang telah dimaklumkan, Myanmar cuma mencatatkan kes pertama pada 24 Mac yang lalu dan sehingga kini terdapat 22 kes. Dan saya pihak Myanmar, kerajaan Myanmar juga mengambil serius akan isu COVID-19 dan mereka telah menubuhkan 2 jawatan kuasa di peringkat kebangsaan. Dan di kalangan rakyat mereka juga saya kami dapati begitu prihatin dan awareness mereka amat tinggi. Seperti di Yangon sekarang, walaupun tiada MCO seperti di Malaysia, kita dapat lihat keadaan di Yangon amat tenang. Dan kebanyakan premis atau tengah atau tempat-tempat yang selalu dilewati di tempat awam, kebanyakan telah ditutup lebih awal. Seperti contohnya panggung wayang, mereka telah menutup panggung wayang mereka daripada sebulan yang lepas. Datuk, sekarang ni di bawah statistik Kedutaan Malaysia Myanmar, berapa ramai sebenarnya rakyat Malaysia yang ada di sana dan apakah saranan daripada pihak kedutaan buat rakyat Malaysia di sana, dan juga sekiranya mereka memerlukan bantuan, bagaimana mereka ingin mencapai bantuan itu? Berdasarkan statistik awal yang kami telah peroleh setakat ini, terdapat 926 rakyat Malaysia yang telah berdaftar dengan kedutaan. Dan di pihak kedutaan kami juga telah melaksanakan program untuk mana-mana rakyat Malaysia yang ingin pulang secara sukarela. Kami telah melaksanakan relief flight yang pertama pada 31 Mac yang lalu melibatkan 144 rakyat Malaysia. Dan relief flight yang kedua bersama dengan syarikat penerbangan tempatan Myanmar Airways International akan berlepas pada 9 April pada jam 6 pagi melibatkan lebih kurang 85 orang rakyat Malaysia. Kedutaan kita telah untuk membantu rakyat Malaysia, dan kami juga sering berunding dan berbincang dengan rakyat Malaysia yang berkenan bagaimanakah pihak kedutaan untuk menyalurkan bantuan dan nasihat kepada lebih daripada 700 rakyat Malaysia yang kami anggarkan akan terus tinggal di Myanmar sehinggalah krisis ini berakhir. Datuk, bagaimana dengan tahap kesediaan kepada rakyat Malaysia itu sekarang ni, sekiranya mereka yang masih berada di Myanmar, rakyat Malaysia berada di Myanmar, sekiranya mereka mahukan pulang ke negara dan juga sekiranya mereka mahu menjalani ujian saringan COVID-19 di negara itu, bagaimana, adakah sistem kesihatan di sana boleh menampung, boleh memberikan, ataupun sebenarnya charge-charge di sana pula, bagaimana kita nak ambil kira semua perkara itu, Datuk? Di pihak pejabat Myanmar, mereka telah menyediakan pusat-pusat khas untuk melakukan pemeriksaan atas COVID. Ia cuma boleh dilaksanakan di hospital kerajaan sahaja, di mana pemeriksaan COVID akan dilaksanakan di satu tempat sahaja, iaitu National Laboratory in Yangon. Di Myanmar, cuma premis kerajaan sahaja, hospital kerajaan sahaja yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan ke atas mereka yang disyaki mempunyai simptom-simptom COVID-19. Okey, baiklah Datuk. Mungkin kita nak tanya juga Datuk berkenaan dengan sekarang ini bagaimana sekiranya tahap persediaan Kedutaan Malaysia di Myanmar untuk diberitahu kepada semua rakyat Malaysia di Myanmar bagaimana untuk mencapai keseluruhan komunikasi itu sampai kepada mereka
untuk memastikan mereka aware dengan keadaan semasa dan juga sekiranya ada arahan untuk membawa mereka pulang dan sebagainya, pesawat-pesawat khas seperti yang Datuk maklumkan tadi, bagaimana Datuk ingin memastikan kesemua mereka mempunyai capaian maklumat itu? Kita menggunakan berbagai medium. Yang pertama, di peringkat kedutaan besar, kita telah menunjukkan 2 task force, iaitu COVID-19 Task Force yang lebih berperanan dalam menyalurkan maklumat terkini berkenaan dengan isu COVID-19 di Myanmar dan juga pelaksanaan atau program yang dibuat oleh pihak berkaitan untuk menghantar balik rakyat Malaysia yang ingin kembali ke Malaysia. Dan yang kedua adalah Emergency Response Team, di mana pasukan ini diamanahkan, dipertanggungjawabkan untuk merangka program evakuasi sekiranya diperlukan. So di perjalanan kami bersedia dengan semua pelaksanaan, dan untuk komunikasi dengan rakyat Malaysia, kita juga telah mengenal pasti pihak-pihak yang dapat membantu, contohnya Malaysia Myanmar Business Chamber, Malaysia Education of Myanmar, di mana kita akan wujudkan jaringan sistem, ibarat sistem penghulu, di mana kita akan melantik beberapa rakyat Malaysia untuk menjadi komunikasi atau media untuk menyampaikan maklumat kepada rakyat Malaysia yang lain di sini. Selain daripada platform sosial media di NP, kita juga mengaktifkan sistem WhatsApp dan juga menggunakan WeChat yang amat popular di Myanmar. Okey, baiklah. Terima kasih banyak Datuk Zuhairi Baharim, Duta Besar Malaysia ke Myanmar atas laporan itu tadi.